Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahmad Syami bin Idham dari kelas DP1A. Saya ingin membahaskan topik dasar pendidikan kebangsaan. Yang pertama, sistem pendidikan sebelum kedatangan British. Sebelum kedatangan British, sistem pendidikan di negara ini berbentuk tidak formal. Pendengar Arab yang beragama Islam menjalankan pendidikan formal. Sumber rujukan mereka ialah kitab Al-Quran dan Hadis. Sebagai bidang pendidikan telah membantu Hasrat bekas Perdana Menteri iaitu Dr. Mahathir Mohamad. Yang kedua, sistem pendidikan selepas kedatangan British. Sistem pendidikan vernakular diperkenalkan di tanah Melayu. Oleh itu, terdapat 4 jenis pendidikan vernakular pada zaman British, iaitu yang pertama, Sekolah Melayu. Sekolah Melayu ditubuhkan pada tahun 1856. Pendidikan asas selama 4 tahun. Sekolah Melayu mendapat bantuan kerajaan, menekankan pelajaran vokasional. Yang kedua, Sekolah Cina. Sekolah Cina dibina pada tahun 1816. Sekolah Cina ditubuhkan memastikan warisan budaya dan bahasa Cina terus kekal. Kurikulum sekolah Cina lebih moden. Pada tahun 1920, British meluluskan enakmen pendaftaran sekolah. Yang ketiga, Sekolah Tamil. Sekolah Tamil ditubuhkan selepas kemasukan India. Sekolah Tamil mempunyai bilangan pelajar yang amat rendah. Mendapat bantuan kerajaan, pemilik ladang perlu menubuhkan sekolah Tamil. Dan akhir sekali, Sekolah Inggeris. Sekolah Inggeris ialah bertaraf lebih tinggi, mendapat banyak bantuan kewangan, dan akhir sekali kurikulum di sekolah Inggeris ini lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasyara binti Malan. Saya akan teruskan berencana pada hari ini tentang latar belakang sistem pendidikan di Sabah dan Sarawak. Kita mulakan dengan Sabah. Pada tahun 1963, sistem pendidikan di Sabah agak terkebelakang. Khususnya pada tahun 1999, Jabatan Pelajaran ditubuhkan untuk mengawasi perkembangan sekolah. Pada tahun 1993 pula, sebuah sekolah Inggeris telah ditubuhkan di bawah kelolaan kerajaan Katolik. Pada peringkat awal, sekolah-sekolah dibiayai oleh pihak-pihak persediaan tanpa bantuan daripada syarikat. Khususnya pada tahun 1995, laporan Woodhart dikeluarkan bertujuan untuk memberi peruntukan kewangan. Selain itu, meningkatkan mutu pendidikan sekolah serta memperkenalkan sistem pendidikan baru. Seterusnya, pada tahun 1956, lembaga pelajaran ditubuhkan untuk tujuan menyelaraskan pendidikan di Sabah. Sistem pendidikan di Sarawak berkembang secara persendirian apabila kerajaan British mengambil alih pentadbiran Sarawak. Sekolah rendah diuruskan oleh Majlis Tempatan. Kerajaan British mula memberi bantuan kepada sekolah yang dibina oleh masyarakat tempatan. Laporan Woodhart turut diperkenalkan di Sarawak pada tahun 1955, iaitu dengan membiayai sistem pendidikan dan setiap sekolah disediakan peruntukan kewangan, mengadakan pendidikan menengah selama 3 tahun dengan bahasa Inggeris serta bahasa pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan bin Rizwan daripada kelas DP1A. Pada 1946, rancangan Cismin dilaksanakan. Sekolah Inggeris sebagai asas penyatuan persekolahan dan tidak dapat dilaksanakan. Pada tahun 1950, penyatuan Barnes dilaksanakan. Persekolahan peringkat rendah digunakan sebagai usaha penyatuan. Sekolah kebangsaan diajar oleh guru-guru pelbagai kaum. Sekolah vernakular dihapuskan. Penggunaan dua bahasa pengantar. Penyataan disuka diterima oleh semua kaum. Pada tahun 1951, penyata Fenwu dilaksanakan. Sekolah Cina dikekalkan. Bahasa Cina diajar sebagai bahasa yang ketiga. Sekolah Cina dibenarkan untuk diharuskan cara berasingan. Sukatan pelajaran sekolah Cina bertumpuan tentang hal-hal yang berlaku di tanah Melayu. Pada tahun 1952, Ordinans Pelajaran hasil semakan penyataan Barnes dan membina Fenwu. Dua jenis sekolah kebangsaan didirikan menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Sekolah vernakular di China dan Tamil tidak termasuk dalam sistem pendidikan kebangsaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Rahmat dari kelas DP1A. Seterusnya kita beralih kepada topik dasar-dasar pendidikan peringkat kedua. Tujuan pembentukan penyata razak.
menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, melahirkan perpaduan antara kaum sebagai rumpun bangsa tanah Melayu, menyediakan satu sistem pengurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan, mewujudkan masyarakat yang disiplin, terlatih dan progresif. Dengan cadangan penyata razak pula, iaitu 2 jenis sekolah rendah ditubuhkan, 2 jenis sekolah menengah ditubuhkan, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan di semua sekolah, penggunaan sukatan pelajaran yang sama bagi semua sekolah rendah. Cadangan-cadangan penyata Rahman Talib menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah daya universiti, memberikan pelajaran percuma untuk sekolah rendah, jemaah nazir persekutuan diadakan untuk mengawal mutu pelajaran, pengenalan pelajaran vocational. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ali Atika binti Syamuddin. Seterusnya kita sambung kepada sistem aneka jurusan. Yang pertama ialah menaikkan umur berhenti sekolah pada umur 15 tahun. Yang kedua, memberi kesediaan kepada pelajar untuk menjawab pekerjaan yang sesuai. Yang ketiga pula ialah mengeluarkan tenaga manusia yang berkemahiran. Kemudian, menyediakan pelajaran aneka jurusan ini bermula dari tingkatan 4. Seterusnya, strategi dasar. Menyatakan sistem pelajaran untuk memupuk kesedaran keperpaduan kebangsaan. Yang kedua, memperbaiki mutu pelajaran. Yang ketiga pula ialah memperbaiki kemudahan-kemudahan penyelidikan, perancangan dan objektif-objektifnya. Seterusnya ialah Laporan Kabinet 1979. Melalui Laporan Kabinet 1979, beberapa pembaharuan dan pengemaskinan dalam sistem pendidikan telah dilaksanakan. Antaranya meliputi penegasan kepada pendidikan asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira, penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh, seterusnya penegasan kepada kurikulum ala Malaysia, pendidikan menengah atas melalui 2 jurusan, peluang melanjutkan persekolahan bermula usia 9 hingga 11 tahun, dan akhir sekali ialah melicinkan tata cara pengurusan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Melissa binti Suazman. Saya akan menjelaskan rang Undang-Undang Pendidikan 1995. Pelaksanaan sistem pendidikan negara diperkemaskan pada tahun 1995 apabila beberapa cadangan dikemukakan. Antara cadangan yang dikemukakan ialah sistem pendidikan kebangsaan dicorakkan untuk menghasilkan pendidikan bertaraf dunia. Falsafah pendidikan negara dijadikan landasan kepada dasar pendidikan kebangsaan. Tempoh pendidikan rendah adalah antara 5 hingga 7 tahun. Pendidikan prasekolah sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan. Pendidikan teknik dan politeknik dipertingkatkan. Peruntukan diadakan untuk mengawal selia pendidikan swasta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ishraf Aish Balul Rahman dari kelas DP1A. Seterusnya kita lihat kepada perkembangan sistem pendidikan Malaysia. Perkembangan sistem pendidikan Malaysia terbahagi kepada 2, iaitu perkembangan umum dan juga perkembangan hala tuju. Pada perkembangan umum, iaitu pada fasa pertama tahun 1961 sehingga 1970, banyak sekolah baharu telah diperkenalkan. Pada tahun 1964, peperiksaan masuk ke sekolah menengah telah dimansuhkan. Melalui skim rancangan khas, pelajar luar bandar yang berpotensi telah ditempatkan di sekolah menengah terpilih. Pada tahun 1970, fasa kedua telah dilaksanakan, iaitu dengan memperbaharui kurikulum, meluaskan rancangan pelajaran dan latihan, dan pada tahun 1975 kerajaan mewujudkan skim pinjaman buku teks SPBT. Seterusnya kita lihat kepada perkembangan hala tuju. Pada tahun 1957 sehingga tahun 2013, perundangan pendidikan telah dilaksanakan, iaitu dengan mewujudkan pelbagai jenis akta, antaranya Akta Bahasa Kebangsaan dan juga Akta Universiti Ungku Omar. Pada tahun 1957 sehingga 1983, bahasa Melayu dalam sistem pendidikan telah diperkenalkan, iaitu bahasa Melayu merupakan mata pelajaran wajib dan juga bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar tahun 1 dan juga tingkatan 1. menambah baik keupayaan penyampaian dan produktiviti sumber. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.